Okey, perbincangan kita semakin hangat. Okey, kita teruskan saja ke Encik Nadin. Ya, Puan Farah tadi mengatakan bahawa sistem aku. Saya gembira kerana Puan juga merupakan satu produk yang dikeluarkan dengan sistem aku. Lantang bersuara. Masuk dalam politik juga. So, sistem itu tidak menyekat sesiapa yang ada aspek-aspek nak masuk dalam bidang politik, tidak akan menyekat. Tetapi pemerintah ada sebab-sebab tertentu mengapa undang-undang dilaksanakan. Mereka nak memastikan bahawa seorang siswa atau siswi kalau ada jurusan pelajaran 4 tahun, tamatkan pelajaran dalam 4 tahun, bukan 7 tahun atau 8 tahun. Kerana dia setelah menjadi seorang graduan, dia ada tanggungjawab yang lain. Tetapi saya setuju kita harus meringankan atau cuba melihat cara-cara untuk memberi kepada siswa dan siswi ini lebih suara, lebih peluang untuk menyuarakan hasrat mereka, memberi bantuan atau sokongan kepada persatuan ataupun parti-parti politik. Saya rasa segala undang-undang yang disediakan pada masa itu berdasarkan dengan apa yang Datuk Fuad kata tadi. Mungkin ada sebab-sebab pemerintah, ada sebab-sebab mengapa syarat-syarat itu dikenakan. Dan saya rasa pemerintah juga tahu bila masanya mereka akan melonggarkan syarat-syarat itu supaya lebih lagi siswa-siswi pada masa yang sama memberi pengutamaan kepada bidang pendidikan, sebab tujuan utama mereka pergi ke universiti ialah untuk menimba ilmu, dan pada masa yang sama juga untuk melantang suara atau melibatkan diri dalam persatuan. Ini tidak kena mengena dengan insulting the intelligence untuk siswa, tidak sama sekali wujud. Kita tidak menyatakan siswa atau siswi kalau tidak memberi peluang mereka masuk parti politik maka we are insulting the intelligence. Tidak sama sekali. Siswa dan siswi memang pintar. Siswa-siswi Malaysia telah mendapat banyak award di persidangan antarabangsa dan sebagainya. Tak pernah kerajaan tidak menyekat mereka bukan kerana mereka masuk politik, tetapi untuk sebab-sebab yang paling baik. Tapi now berbalik kepada modus operandi. Bagaimana kita hendak melaksanakan, bagaimana kita hendak memberi mereka lebih bersuara. Cadangan saya ialah benar. Kita mungkin dapat wujudkan satu panel yang mana setiap kawasan-kawasan ini kita wujudkan satu contoh ala parlimen kepada belia-belia. Yang mana belia-belia ini dapat diwujudkan ataupun diberi satu cara untuk mereka menyesuaikan diri dalam sistem perdebatan. Kita boleh dapatkan siswa-siswi untuk kita wujudkan satu parlimen baru yang mana hanya dianggotai oleh belia-belia yang dapat menyuarakan permintaan mereka kerana memandangkan 70% daripada rakyat Malaysia berlatar belakangkan remaja 40 tahunan ke bawah. Kita wujudkanlah satu cara yang mana mereka dapat menyampaikan rasa hati mereka, menyuarakan pendapat mereka kepada pihak pemerintah. Ini cara yang mana kerana pihak remaja inginkan kita mendengar pendapat mereka. Tak ada lagi masa. Kita sekarang pemerintah tidak boleh lagi mengatakan ini program saya dan anda harus datang ke program ini. Tidak boleh berlaku lagi. Sekarang pemerintah harus menanyakan kepada pihak belia, apakah kita dapat melakukan untuk memastikan anda memahami konsep pemerintah. Itulah cara yang baik. Dan cara itu sekiranya kita memberi peluang kepada belia untuk menyatakan. Sekarang pihak belia telah pun menyatakan. Pihak mereka telah pun mendesak. Tetapi proses mendesakan ini kita tidak harus hanya melihat kepada jurusan politik. Kita boleh mendesak dari aspek ekonomi. Bagaimanakah golongan belia dapat pressure kepada pihak pemerintah untuk mewujudkan cara-cara lain membangunkan atau mengukuhkan ekonomi kita, memajukan atau membangunkan sistem belia kita. Kita buatlah pressure di sana. Kita jangan mendesak kerajaan untuk pergi ke tepi jalan untuk memberontak ini dan memberontak itu. Tidak akan membantu sesiapa. Itu pendapat saya. Okey, tapi kalau macam Encik Nadin katakan tadi mengenai bentuk satu parlimen baru ya. Dan kita tahu salah satu modus operandi yang paling kerap digunakan ialah melalui picketing, come together macam tu. Tapi kalau kita lihat belia sekarang ni, mereka nak melakukan sesuatu yang cool. Bagaimana kita nak memberikan label cool kepada dan pada masa yang sama memberikan mereka peluang untuk menyuarakan apa yang mereka hendak katakan. Kerana kalau tak ada elemen cool tu mungkin kita risk faktor belia tidak mahu campur tangan dalam tu, sebab kalau kita lihat parlimen tu macam berbanding dengan pergerakan hippies 70-an. Dia dinamism dia lain. Jadi macam mana kita nak address isu itu? Kita tanya orang muda balik. Bagi saya pendekatan ataupun approach yang kita katakan sesuai untuk golongan muda ini, sebab kalau kita katakan golongan muda dia macam berdarah panas sebenarnya kan. Kita melakukan sesuatu benda tu secara
terus. Tapi saya rasa pada pandangan saya lah, golongan muda ini adalah kita dalam proses pembelajaran dan kita juga golongan ataupun kepimpinan akan datang kita akan lihat Imam Ghazali pernah mengatakan bahawa kepimpinan akan datang kita boleh tengok kepada macam mana golongan muda atau belia sekarang ini. Jadi saya lihat apabila golongan muda melakukan satu tindakan ataupun aktiviti-aktiviti yang mungkin dilihat sebagai salah satu perkara yang tidak menepati kehendak sesuatu pihak, saya rasa itu merupakan salah satu tindakan ataupun apa yang dirasakan sesuai untuk mereka. Dan saya rasa tindakan seperti pergi demonstrasi sebelum-sebelum itu saya rasa sudah banyak tindakan. Mungkin kita telah buat surat bantahan, kita telah menghantarkan memorandum, kita dah buat perbincangan, forum dan sebagainya. Dan saya rasa apabila tindakan ataupun harapan belia itu tidak didengari, maka jalanan adalah salah satu cara. Dan saya rasa jalanan ini tidak hanya kepada semua isu. Kita bagi saya seperti PKPM sendiri, terbaru isu PPSMI, kita begitu selektif dan kita rasakan apa-apa dasar ataupun isu yang kita rasa sesuai ataupun kita bawa untuk kepentingan masa akan depan, kepentingan umat, kita kena bawa dan kita kena pegang betul-betul. Dan ini paling penting apabila world view ataupun pandangan hidup seseorang itu. Saya balik kepada Datuk Fuad tadi cakap. Apabila golongan muda belia yang merajui masyarakat pada waktu itu, apabila mereka menjadi pemimpin contohnya, tidak melakukan ataupun apa yang dikatakan. Jadi saya rasa perkara ini berlaku apabila world view ataupun jati diri seseorang pemimpin itu tadi tidak diterapkan dengan nilai-nilai yang betul. Dan saya rasa apabila berlakunya macam itu, berkemungkinan belia-belia ataupun pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dalam parti politik contohnya, apabila tidak menerusi latihan-latihan tertentu, mereka ini terikat. Kadang-kadang apabila kita nak melakukan keputusan, kita contohnya lah, saya berada dalam satu grup ini. Apabila pandangan saya tidak betul ataupun sedikit berbeza, saya tidak akan boleh mengatakan pandangan itu saya betul kerana saya mengikut apa yang dikatakan oleh presiden ataupun persatuan itu tadi. Jadi apabila pandangan worldview kita berasa kritik, kita berasa apa-apa dasar yang kita buat itu objektif, saya rasa keputusan ataupun tindakan akan datang akan mengambil kira apa yang kita belajar sebelum ni waktu muda itu. Jadi Datuk katakan tadi mengenai creative thinking dalam pendekatan ni. Datuk daripada macam Datuk katakanlah ada 70-an Datuk dah angkat sign dah. Jadi bagi tips apa yang boleh dilakukan? Sebenarnya pertamanya saya fikir saya tidak pernah menyesal saya melalui zaman-zaman itu. Malah saya berbangga kerana saya melalui proses yang iaitu satu proses kematangan yang hingga mencapai ke satu tahap yang ada sekarang ni. Cuma apa yang perlu yang kita pelajari ialah bagi saya belia harus, saya tidak insult pemikiran ya. Saya ingin menyatakan bahawa belia harus mempunyai keupayaan berfikir. Dan orang yang mempunyai keupayaan berfikir ini tak ramai. Kalau kita balik kepada keseluruhan jumlah kumpulan belia, balik-balik yang berfikir beginilah pemimpinnya. Umumnya tidak begitu. Umumnya ialah mengikut apa yang pemimpin galakkan. Yang saya concern sekarang ialah jumlah golongan belia yang tak bersuara langsung. Bukan soal kebebasan bersuara, yang tak bersuara langsung. Jumlah besarnya membawa diri masing-masing dengan special interest masing-masing. Macam mana kita nak menghalang kalau misalnya ada belia yang hendak hak dia dihormati dan diraikan, yang bertentangan dengan nilai budaya kita? Macam mana kita nak benar atau tidak? Yang ini memerlukan satu guideline policy yang mana boleh atau tak boleh. Jadi yang nak didesak itu haruslah berasaskan kepada budaya kita, agama kita, nilai kita, cara kita dan juga pendidikan yang kita terima. Ada asas-asas yang nak desak. Bukan semua desakan boleh dilayan. Kalau mak rempit nak desak supaya dibenarkan res kat Batu Tiga, kita nak benarkan. Saya tidak fikir begitu. Kita harus melayan desakan-desakan yang mengikuti peraturan-peraturan budaya bangsa kita, agama kita dan yang dibenarkan sedemikian. Ini tipsnya. Tapi yang penting ialah belia-belia mesti menambah ilmu. Umumnya, ini tanggungjawab kerajaan. Kerajaan mesti mendedahkan sebanyak mungkin ilmu. Dan saya fikir kebebasan bersuara banyak. Sekarang ni dunia globalisasi dan internet begitu terbuka. Banyak sekali kritikan-kritikan tak terbaca kita sebenarnya. Siapa kata tak ada ruang untuk kebebasan dan sebagainya? Siapa pun boleh balun. Ya, dan lebih senang sekarang lebih senang sekali. Tak ada sesiapa yang boleh menghalang. Ini galakan daripada proses multimedia yang dibuat dulu. Dan memang satu daripada prinsip satu perkara yang tidak boleh diubah. Okey, selepas ini kita nak sembang mengenai bukan belia saja di Malaysia saja tapi di dunia penglibatan mereka dan juga apakah yang boleh diberikan desakan yang boleh diutarakan oleh belia ini dari segi ekonomi, dari segi politik semua itu. Jadi kita lihat apakah avenue yang boleh dimasuki. Teruskan bersama kami.